Assalamualaikum. Saya merupakan pelajar falsafah dan isu semasa daripada Seksyen 35. Kumpulan saya akan membentangkan tentang fatalisme. Ahli kumpulan saya terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu Nur Hazani binti Muhammad Yusof, Yap Yiji, Nur Amira Ashikin binti Syamsuddin, Farhana binti Muhammadin dan Nurul Haida binti Razali. Saya iaitu Nur Hazani akan membentangkan tentang definisi fatalisme, manakala Yap Yiji akan menerangkan tentang sebab kami memilih fatalisme untuk menjadi tajuk perbentangan kami pada hari ini, manakala Nur Amira dan Nurul Haida akan menerangkan tentang kerangka asas teori fatalisme. Mereka akan memberitahu jenis dan contoh fatalisme, manakala kesimpulan akan dibuat oleh Farhana. Apa itu fatalisme? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, fatalisme merupakan kepercayaan bahawa perjalanan hidup manusia itu ditentukan oleh nasib dan ia berada di luar kawalan manusia. Fatalisme dipilih disebabkan ianya mengandungi konsep yang tiada pada isme yang lain di mana ianya telah ditakdir dan tidak boleh diubah. Selain itu ialah fatalisme ini berkait rapat dengan kehidupan manusia dan pentingnya untuk manusia mengelakkan sifat ini. Kami memilih konsep ini sebab jarang didengari untuk kongsikan fahaman dan ilmu ini dengan orang lain. Ciri-ciri fatalisme. Antara ciri-ciri fatalisme ialah sikap mudah berputus asa, suka bergantung kepada nasib, menafikan sesuatu perkara yang berlaku, kurang keyakinan diri, tidak percaya akan ketentuan Tuhan dan sentiasa mempunyai fikiran yang negatif. Sebab berlakunya fatalisme. Yang pertama, disebabkan tekanan hidup. Hal ini kerana apabila sering gagal dalam hidup, masyarakat hanya berserah kepada Tuhan kerana bagi mereka tiada guna berusaha kerana segala-galanya telah ditetapkan. Yang kedua, tidak mendapat pendidikan yang sempurna. Kurangnya pendidikan dalam diri akan menyebabkan mereka lemah dengan ideologi negatif sehingga tidak dapat membezakan sesuatu perkara itu baik atau buruk. Dan yang ketiga, mentaliti masyarakat. Mentaliti masyarakat yang menafikan semua tindakan manusia dan menerima sesuatu yang sedia ada tanpa melakukan sebarang kemajuan dan pembaharuan menyebabkan masyarakat mundur dari segi akhlak dan sosial. Fatalisme boleh dilihat melalui 3 sudut pandangan, iaitu fatalisme teologi, fatalisme fizikal dan fatalisme logik. Fatalisme teologikal dapat difahami di mana kemahuan atau pilihan yang bebas tidak selari dengan kehadiran Tuhan yang mengetahui tentang setiap perkara, sama ada perkara pada masa hadapan atau pada masa lampau. Ianya adalah satu label tentang kepercayaan kuno di mana sekurang-kurangnya takdir kita telah ditentukan oleh satu kuasa besar seperti Tuhan. Ianya juga dapat difahami bahawa ianya adalah sebuah kepercayaan yang membenarkan bahawa fatalisme ini benar disebabkan Tuhan atau kuasa lain mengetahui tentang segala perkara sama ada di masa hadapan atau masa lampau. Jadi mustahil untuk mengubahnya tanpa melawan
dengan pengetahuan Tuhan. Fatalisme fizikal juga dikenali sebagai determinisme. Determinisme adalah sebuah doktrin di mana setiap perkara telah ditentukan dengan sebab yang berkaitan dengan perkara di luar kawalannya. Jadi, sebahagian ahli falsafah mengambil determinisme untuk mengaplikasikan bahawa setiap individu manusia tiada kawalan bebas dan tidak boleh dipertanggungjawabkan secara moral ke atas perbuatannya itu sendiri. Sebagai contoh, Joker adalah seorang antagonis di dalam wataknya. So, dia dibesarkan di kalangan penjenayah dan memaksa dia untuk menjadi seorang penjenayah juga. Jadi, dia tidak boleh dipertanggungjawabkan secara moral ke atas perbuatannya kerana keadaannya mendesak dia untuk menjadi seorang penjenayah. Jadi, perbuatannya dikira tidak salah. Akhir sekali adalah fatalisme logikal. Fatalisme logikal adalah sebuah argumen di mana masa hadapan mesti ditentukan berdasarkan apa-apa fakta yang kita katakan pada masa sekarang dan sama ada ianya benar atau salah. Jadi untuk mengubah takdir, ianya diperlukan untuk mengubah masa lampau dan ianya mustahil. Apa yang dapat saya simpulkan daripada tajuk fatalisme ini ialah implikasi daripada fatalisme ini sendiri. Antaranya ialah ajaran fatalisme kebanyakannya memesongkan ajaran agama sendiri. Hal ini kerana kebanyakan agama kita dapat lihat bahawa setiap agama menyuruh penganutnya untuk sentiasa berusaha dan tidak berputus asa. Seterusnya, manusia juga akan menjadi malas berusaha dan berputus asa. Hal ini kerana mereka merasakan bahawa takdir mereka sudah ditentukan. Kemudian, tiada kemajuan dalam diri kerana sentiasa berserah kepada takdir. Seterusnya, melalui penulisan Dr. Abdul Rahman Haji Abdullah juga ada mengatakan di dalam buku beliau yang bertajuk Pemikiran Islam di Malaysia, beliau mengatakan bahawa pemikiran ajaran fatalisme ni adalah sesat. Di samping itu, jika kita mau bandingkan keburukan atau kebaikan fatalisme ni, kebanyakan pemikiran fatalisme ni adalah lurus ke arah keburukan. Secara konklusinya, kita seharusnya menerima takdir bahawa kita adalah seorang manusia. Contohnya, menurut kefahaman agama Islam, penganutnya wajib beriman kepada qada dan qadar. Tetapi, ia menjadi satu kesalahan jika manusia itu menyerah nasibnya kepada takdir sedangkan masalah itu berlaku disebabkan kecuaian dan kelalaian dari manusia itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.